Saya ucapkan terima kasih kerana kita dapat bertemu pada malam ini, dan saya tidak nak mengambil masa yang begitu lama, tetapi sekadar untuk nak memperingatkan kita semua. Kita hanya ada 2 hari saja lagi untuk membuat ataupun untuk menemui hari perhitungan. Sabtu adalah hari perhitungan kita, hari perhitungan yang akan dibuat oleh tuan-tuan para pengundi bangsa Johor yang ada di negeri Johor dan juga yang ada di luar daripada negeri Johor ini. Jadi bagi saya seharusnya untuk bangsa Johor, pengundi-pengundi ini mengambil tanggungjawab yang sangat besar. Tak boleh hanya kita melihat pilihan raya ini seperti mana biasa, tetapi ini adalah pilihan raya peringkat negeri yang akan menentukan wakil rakyat yang dipilih, parti yang dipilih yang akan mendapat majoriti menguasai kerajaan untuk tempoh 5 tahun. Bukan pilihan raya kecil, bukan pertandingan 1 dun ataupun 2 dun, 3 dun, 4, 5 dun, tetapi 56 Dewan Undangan Negeri akan dipilih pada pilihan raya 12 hari Sabtu yang akan datang ini. Jadi sudah tentu kita kena membuat satu pilihan yang tepat. Kita kena buat satu pilihan tepat. Dalam kita nak membeli apa-apa saja barangan kita, dalam kita nak membeli barang kita pun, mesti kita mencari barang yang terbaik. Barang yang terbaik, harga yang terbaik ialah harga yang mengurangkan beban hidup kita. Ini adalah merupakan suatu yang lumrah dalam kehidupan kita. Kalau kita pergi ke pasar, kita mesti mencari sesuatu yang terbaik, yang termurah, yang harga yang baik, yang boleh meringankan beban hidup kita. Dan kita nakkan sesuatu dalam hidup kita ini mestilah sesuatu hidup yang boleh menjurus kepada kehidupan yang lebih baik untuk kehidupan kita dan juga keluarga kita. Begitu juga untuk kita nak memilih ahli keluarga kita. Bila kita nak memilih calon isteri, kita mesti mencari isteri yang terbaik. Seorang isteri nak mencari calon suami, dia mesti mencari calon suami yang terbaik. Tak ada siapa yang nakkan bermenantu ataupun bersuamikan, beristrikan seorang penyamun. Tak ada. Jadi di hadapan kita sekarang ini, dalam konteks pilihan raya ini, tuan-tuan sudah dapat melihat parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya pada kali ini. Tuan-tuan dapat melihat kerajaan di negeri Johor yang masih ada untuk tempoh sampai tahun 2023 tiba-tiba membubarkan Dewan Undangan Negeri. Membubarkan Dewan Undangan Negeri. Dan hari ini mereka meminta semula kuasa yang mereka buang. Kuasa yang ada mereka buang. Hari ini mereka minta semula, merayu semula kepada bangsa Johor supaya memberikan mereka kuasa politik. Baik. Semua mereka ini ditentukan pencalonan mereka daripada Barisan Nasional. Calon-calon Barisan Nasional ditentukan pencalonan kelayakan mereka terpilih menjadi seorang calon oleh siapa? Oleh Presiden UMNO, pengurusi Barisan Nasional yang sedang berhadapan dengan 47 pertuduhan di Mahkamah Tinggi, yang menandatangani watikah surat perakuan pelantikan Wabi Hasni, Menteri Besar Johor ini, menjadi calon untuk bertanding dalam pilihan raya, termasuk calon Barisan Nasional di Kota Iskandar ini. Yang menandatangani adalah pengurusi Barisan Nasional Datuk Zahid Hamidi yang sedang berhadapan dengan 47 pertuduhan yang dia kena bela diri dia. 47 pertuduhan itu apa dia? Pecah amanah, pengubahan wang haram, dan banyak lagi. Dan ini direstui, disepakati oleh pemimpin-pemimpin UMNO, termasuk yang datang berkempen begitu lama dan mendapat tempat dijulang oleh bangsa Johor.
Seperti mana disebut oleh Saudara Aminul Huda tadi, pengurusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional Datuk Najib Tun Abdul Razak, yang mengetuai, yang mengapalai kempen di Johor sekarang ini untuk nak memenangkan calon-calon yang ditandatangani oleh Presiden UMNO yang sedang berhadapan dengan 47 pertuduhan. Cuba masyarakat dan rakyat negeri Johor bayangkan bagaimana bila mereka ini dipilih dan UMNO Barisan Nasional mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan negeri Johor. Cuba tuan-tuan bayangkan, apakah rakyat yang akan diutamakan ataupun pemimpin mereka yang akan diutamakan? Sebab sudah pasti bagi saya bahawa yang akan mereka akur kepada titah perintah ialah daripada titah perintah Presiden UMNO dan juga pengurusi Barisan Nasional iaitu Datuk Najib. Tuan bayangkan bagaimana sebuah kerajaan negeri Johor akan menjadi kerajaan boneka kepada kluster mahkamah. Johor bakal menjadi kerajaan boneka kluster mahkamah. Johor bakal menjadi kerajaan boneka penjenayah kalau Barisan Nasional diberi peluang untuk dipilih menjadi kerajaan dalam pilihan raya hari Sabtu nanti. Adakah bangsa Johor bersedia menerima keadaan yang seperti ini? Bangsa Johor bangsa yang bermaruah. Bangsa Johor bangsa yang mempunyai martabat yang hebat dan tinggi. Bangsa Johor tidak boleh mengizinkan kerajaan boneka penjenayah dan boneka kluster mahkamah didirikan di negeri Johor. Sebab itu Barisan Nasional wajib ditolak oleh penghuni-penghuni bangsa Johor pada hari Sabtu yang akan datang ini. Dan tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada pilihan yang lain melainkan Pakatan Harapan yang perlu untuk menjadi pilihan seperti mana bangsa Johor telah membuat keputusan pada pilihan raya umum yang lalu pada tahun 2018. Bangsa Johor telah membuat satu pilihan yang tepat, tetapi dikhianati oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga rakan-rakan. Mereka inilah yang bersekongkol dengan penjenayah dan kluster mahkamah. Hari ini mereka juga menjadi hero untuk nak tunjuk kononnya mereka juga menentang rasuah. Tetapi hakikatnya mereka inilah yang berdiri atas nama Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini atas nama Scheme of Things yang merupakan rasuah bentuk baru, rasuah yang dijenamakan semula dengan nama Scheme of Things oleh Tan Sri Muhyiddin. Jadi Perikatan Nasional wajar ditolak. Apatah lagi adanya PAS yang menghina masyarakat Islam di negeri Johor ini. PAS mengatakan bahawa orang Islam di Johor ini tidak mempunyai kesedaran politik Islam. Sebab itu PAS tak boleh bertapak. Tuan-tuan, bahaya Perikatan Nasional ialah apabila PAS dan Perikatan Nasional hanya nak mengizinkan pemikiran Islam yang dibawa oleh PAS baru betul. Islam yang dibawa oleh orang lain tak betul. Dan ini sangat berbahaya kepada masa depan umat Islam. Mereka akan menganggap bahawa lain daripada PAS, lain daripada Perikatan Nasional adalah salah.
dan ini akan membawa kacau bilau dalam kehidupan beragama dalam negara kita, khususnya di negeri Johor ni. Jadi saya melihat bahawa PAS hari ini sudah mula bercakap sesuatu yang untuk membawa kepada politik yang lebih keras. Hari ini dia berkata bahawa kesilapan kita, rakyat memilih Barisan Nasional selama 60 tahun lebih memerintah negara kita. Dia kata ini satu kesilapan. Sedangkan dia lupa pilihan raya di Tanjung Piai. Dia sendiri yang mendukung Barisan Nasional dengan mengajak rakyat untuk mengundi calon MCA. Dalam pilihan raya ni dia kata bahawa kita kena ajar UMNO dan Barisan Nasional. Satu kesilapan bagi rakyat memilih mereka selama 60 tahun. Dah tiba masa dia untuk diajar Barisan Nasional. Saya bersetujulah kita tolak Barisan Nasional. Tetapi kita lupa bahawa PAS sendiri pada pilihan raya kecil Tanjung Piai 2 tahun yang lalu, dia kata apa? Undi MCA calon kita, rakan kita. Hari ini dia marah pula kepada UMNO dengan MCA. Dia marah pula kepada UMNO dan MCA. Jadi saya nak pantun kepada Tok Haji Hadi supaya dia ingat balik pantun dia pada Tanjung Piai. Di Tanjung Piai MCA sahabat kita, PRN Johor sahabat jadi musuh pula. Inilah Guru Tok punya bicara. Isu entah apa lagi lah dia nak kata. Dahulu MN, sekarang PM. Ahli dilarang memberi komen. Ahli PAS tak boleh bagi komen apa-apa pasal percaturan MN PM ni. Semua kena jadi yes man, sebab Guru Tok nak kekal dalam government. Jadi saya minta tuan-tuan semua untuk tiada pilihan yang lain melainkan pilihan kita ialah undi untuk Pakatan Harapan bagi membawa satu perubahan yang lebih besar pada pilihan raya kali ini. Dan akhir kata, anak haruan si anak bilis dimasak oleh Puan Yati. Bangsa Johor sangat bijak memilih Pakatan Harapan lekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.